Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. 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 Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kita pada pagi ini pada siri yang ke-6. Selamat Hari Raya Ustaz. Walaupun Hari Raya dah seminggu berlalu. Hari Raya kan sebulan. Hari Raya sebulan, Alhamdulillah. So kita masih boleh ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin Ustaz. Untuk hari ini, hari bertarikh 22 Mei 2021, kita akan sambung pertemuan kita pada 9 Mei yang lalu, pada siri yang kelima, sekarang siri yang keenam. InsyaAllah bersama kita pada hari ini, panel yang tidak asing lagi, Al-Ustaz Dr. Muhammad Widus Sempo, pensyarah kita dari Fakulti Syariah Undang-Undang, Ustaz. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, mohon maaf. Dan bersama juru bahasa isyarat kita, Saudari Suhaila. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita buka majlis kita pada pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan program kita pagi ini. Dengan itu saya terus menyampaikan program ini kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, sebelum saya terima kasih Ananda moderator, sebelum saya melanjutkan pengajian kita pada episod kali ini, saya rasa alangkah elok jika moderator dan jurubahasa isyarat kita memperkenalkan diri, sebab ini julung kalinya tampil di studio bersama dengan kita. Saya pastikan para peserta offline di mana saja berada nak tahu juga ya siapa moderator kita, siapa pula jurubahasa isyarat kita ini. Ya. Jadi sebut nama, sebut asal, kemudian kebangsaan. Kalau piu Malay sila cakap, kalau bukan sebut Melayu Jawa ke, Bugis ke, Banjar ke. Kemudian diusing dasim keberapa, apakah dah graduan atau belum, kemudian diusing ambil program apa. Sila. Baik. Kalau nak tambah boleh je. Okey, baik. Saya mulakan dulu ya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan pada pagi ini untuk menjadi moderator bersama penonton yang berada online di mana saja. Nama saya Mustafa Hamidi bin Yaakob, berasal dari Kedah. Saya merupakan salah seorang pelajar Fakulti Pengajian Bahasa Utama, takhasus Bahasa Arab dan Komunikasi, tahun ke-3, tetapi saya masih di semester yang ke-5. Kemudian saya merupakan warga negara Malaysia, akan tetapi bahasa saya akan sedikit berubah memandangkan saya bertemu dengan doktor pada pagi ini kerana saya ada sedikit slang Jawa kerana saya pernah menuntuk di Jawa selama 6 tahun. Jadi mungkin bahasa-bahasa saya tu akan ada yang berbahasa Indonesia sedikit dari segi bacaan kerana masih ada slang-slang saya yang tertinggal sebab tinggal di sana. Ya, ahlan wa sahlan. Maknanya kau sekolah pondok di Jawa ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Di mana di Jawa, pondok apa namanya? Pondok Darussalam di Jawa Timur Ustaz. Oh, Gontor ya? Naam Ustaz. Oh, orang Gontor hebat-hebat hoi. Orang Gontor hebat, tapi saya sedikit biasa aja Ustaz. Takut aku dengan bahasa Arab engkau hoi. 6 tahun di Gontor. Oh, patutlah bahasa Arab engkau terror. Okey. Suhaila.
Sudah? Dah ke? Sudah Ustaz. Silakan Suhaila. Okay. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya JBI pagi ni. Nama saya Suhaila dan saya dari Singapura. Saya alumni USIM dan dah Kongo pada tahun lepas. Okay. Terima kasih. Di Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Suhail ambil program apa? Program Quran dan Sunnah. Masya Allah. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa ingin tahu kita punya peserta online ini dah terjawab ya. Ternyata moderator kita ni pernah mondok di Indonesia selama 6 tahun. Jadi kalau ada slang-slang Jawa saya maklumi dan ahlan wa sahlan. Kemudian kita punya juru bahasa isyarat ini Masya Allah jauhnya datangnya jauh daripada Singapura. Ternyata kita kuliah tafsir ini yang mempertemukan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sebenarnya berterima kasih kepada Suhaila sebab Suhaila ini adalah pelajar saya sebenarnya dan dia dan kawan-kawan lain bersama dengan saya dalam grup JISO ke Vietnam dan Kamboja tahun lepas ya Suhaila, sebelum COVID lagi ya. Jadi dari situlah kami dekat satu sama lain. Jadi Suhaila ini macam adik saya sajalah. Ya, dia pun panggil saya abang Long ya. Jadi sebab saya tahu Suhaila ini dia memahami juru bahasa isyarat dan dia pun ada channel YouTube tu kongsi apa-apa yang berkaitan dengan bahasa isyarat. Alhamdulillah ketika saya jemput dia memang willing untuk nak berkongsi sama dengan kuliah kita. Jadi semoga Allah meridai usaha kita ini ya. Jadi saya mulakan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-qail fi muhkami kitabihi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qailu fi hadisihi syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya Allah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada episod kali ini pada program yang sama, kuliah Tafsir Permata Nusantara. Jadi tak lupa saya menyapa para peserta online dimanapun berada. Melalui platform online ini kita berjumpa lagi dalam situasi raya. Satu bulan kan raya, selepas satu bulan setiap hari kan raya. Jadi kita sebenarnya selalu raya, jangan risau. Okey, moderator boleh tampilkan naskah tafsir dan sila baca ya. Okay, sekarang kita berada di muka surat 28 iaitu di poin ke-6
dari muka 27 poin ke-6 surah As-Salah. Kita akan sambung bacaan kita pada perenggan majoriti. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Majoriti ahli tafsir turut menyebutkan nama ini dalam tafsir mereka seperti Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Qurtubi dan lainnya. Berikut ini merupakan senarai nama bagi surah Al-Fatihah berdasarkan ijtihad ahli tafsir. Yang pertama, surah Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah ada masanya juga disebut oleh ahli tafsir dengan nama surah Asy-Syifa yang bermaksud surah yang mengandungi ubat yang menyembuhkan. Jadi awal-awal lagi kita menyebutkan bahwa nama-nama bagi surah Al-Fatihah ini dibagi ke dalam dua kumpulan ya. Satu kumpulan disebut sebagai Al-Asma'ut Tauqifiyah. Maksudnya nama itu memang langsung datangnya daripada Allah melalui Jibril sampai kepada baginda Nabi. Ya, baginda Nabi hanya menyampaikan kepada kita sesuai dengan apa yang diterima daripada Jibril. Jadi di sini nama terakhir bagi Al-Fatihah yang diterima baginda Nabi melalui Jibril adalah surah As-Salah. Ya, apa dasar pengambilannya ini? Yaitu didasarkan kepada hadis baginda Nabi, qasamtus salata baina abdi baini wa baina abdi. Jadi Allah dalam firman-Nya berkata, aku membagi salat itu menjadi dua bahagian. Sebahagiannya untuk hambaku dan sebahagiannya lagi untuk aku. Fa iza qala al-abdu alhamdulillah. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah kan, alhamdulillah, maka Allah akan menjawab hamidani abdi. Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah membaca Majjadani abdi. Kalau kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan mengatakan wali abdi ma sa'al. Jadi berdasarkan hadis itu Al-Fatihah disebut juga dengan surah As-Salah. Sekarang kita akan masuk kepada kumpulan kedua, yaitu nama-nama bagi Al-Fatihah yang bukan datang daripada baginda Nabi, tetapi datang daripada ulama tafsir. Sama ada ulama tafsir itu daripada kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, ya, yang memahami bahwa sama ada kefahaman mereka itu berdasarkan kepada hadis atau bukan, bahwa ini juga adalah nama bagi Al-Fatihah, tapi berdasarkan ijtihad mereka, ya, bukan berdasarkan wahyu. Okey, sila lanjut. Saya mulakan dengan surah As-Salah tadi Ustaz ya. Surah Asy-Syifa langsung. Surah Asy-Syifa. Ya. Yang pertama, surah Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah ada masanya juga disebut oleh ahli tafsir dengan nama surah Asy-Syifa yang bermaksud surah yang mengandungi ubat yang menyembuhkan, dan ada masanya disebut dengan nama surah Asy-Syafiyah yang bermaksud surah yang menyembuhkan penyakit. Pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah adalah lahir daripada kefahaman ahli tafsir terhadap isi kandungan hadis baginda Nabi SAW berikut ini. Saya bacakan Ustaz. Ya, sila. أخبرنا خبيصة أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. Kami diberitahu Qabisah, kami diberitahu Sufyan dari Abdul Malik bin Umair. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah mengandungi ubat terhadap segala penyakit. Hadis Sunan Ad-Darimi, Abdul Malik bin Umair. Husain Salim Asad Ad-Darani apabila mentahnik kitab ini berkata, jalur sanad hadis ini adalah sahih. Hanya sahaja hadis ini termasuk hadis mursal. Hadis ini turut dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman, juzuk 4.
Hadis nombor 2154 dengan darjat yang sama dengan darjat riwayat di atas dengan jalur sanad yang berbeza yang sampai kepada Abdul Malik bin Umair. Nama ini turut disebutkan ahli tafsir dalam tafsir mereka seperti Al-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Al-Baydawi dan seumpama mereka. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, penyakit secara amnya terbahagi kepada dua kumpulan besar, iaitu penyakit rohani dan penyakit jasmani, manakala Al-Fatihah merangkumi perbincangan mengenai dasar agama dan hakikat ketuhanan. Oleh itu, Al-Fatihah dapat menjadi laluan untuk memperolehi kesembuhan. Oleh itu, Al-Fatihah disebut juga dengan nama Surah Asy-Syifa. Ya. Jadi dari sini kita boleh ketahui bahawa nama Asy-Syifa, surah kesembuhan, atau As-Surah Syafiah, surah yang menyembuhkan, nama bagi Al-Fatihah itu tidak datang daripada baginda Nabi. Sebab hadis yang didasarkan hadis yang menjadi dasar ke atas pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah itu hadis di atas tadi, apabila baginda mengatakan, apabila baginda bersabda fi Fatihatil kitab syifa min kulli da, Al-Fatihah mengandungi obat. Baginda Nabi tidak mengatakan Al-Fatihah itu namanya adalah syifa. Nabi hanya mengatakan fi Fatihatil kitab syifa, bahawa dalam Al-Fatihah itu ada kesembuhan. Jadi berdasarkan ijtihad kefahaman para ahli tafsir, dia cakap, kalau macam ni Al-Fatihah juga boleh kita sebut sebagai surah syifa, surah penyembuhan, atau surah Syafiah, surah yang menyembuhkan. Kemudian Ar-Razi berijtihad untuk memberikan alasan secara logik kan, bahawa penyakit itu ada dua jenisnya, rohani dan jasmani. Manakala Al-Fatihah mengandungi dasar-dasar ketuhanan, dasar-dasar agama, sehingga ianya boleh menjadi laluan untuk mengobati sebarang penyakit. Jadi macam tu. Okey, lanjut. Baik. Sebelum saya lanjut ke nombor 2, untuk penonton boleh share kita punya live pada pagi ini untuk kita mengajak lebih ramai lagi untuk sama-sama kita menghayati ilmu tafsir pada pagi ini. Baik. Yang kedua, surah Ar-Ruqyah. Al-Fatihah turut disebut dengan nama surah Ar-Ruqyah yang bermaksud ruqyah atau mengubati. Nama yang dekat dengan maksud kedua-dua nama bagi Al-Fatihah yang telah disebutkan sebelumnya, iaitu Asy-Syifa dan Asy-Syafiyah. Pengambilan nama ini Ar-Ruqyah untuk Al-Fatihah adalah didasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis ini mengenai faedah ruqyah dengan Al-Fatihah yang dapat menyembuhkan kesan bisa ular yang menggigit seorang ketua kampung ketika itu. Berdasarkan kefahaman tentang isi kandungan hadis tersebut, ahli tafsir turut berijtihad mengeluarkan satu lagi nama untuk Al-Fatihah, iaitu surah Ar-Ruqyah, seperti Al-Qurtubi, Ibnu Adil, Al-Biqai dan seumpama mereka. Pada pandangan penulis, terdapat beberapa nama untuk Al-Fatihah yang memberi maksud lebih kurang sama, iaitu Ar-Ruqyah, Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah dan Ad-Du'a. Kesemua nama-nama ini merupakan sifat Al-Fatihah yang menunjukkan keberkatannya dalam mengubati penyakit dan mengangkat segala kesukaran hidup. Kenyataan ini dapat dikesan melalui peristiwa yang pernah berlaku dalam kalangan sahabat dan ulama. Selain kisah sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij As-Salikin turut merekodkan keistimewaan Al-Fatihah yang pernah berlaku terhadap dirinya.
Beliau berkata, berkat Al-Fatihah yang mujarab adalah banyak sekali dan ianya berlaku pada setiap zaman. Aku sendiri pernah mengalaminya dan menyaksikan mujarabnya yang luar biasa pada orang lain. Khususnya ketika aku duduk suatu masa di Mekah. Apabila aku merasakan rasa sakit yang sangat teruk, seolah-olah aku tak dapat bergerak, macam orang yang lumpuh. Ketika ini berlaku masa aku tawaf dan mengerjakan syiar-syiar lain. Oleh itu, aku pun bergegas membaca Al-Fatihah dan membasuhkan dengan bacaan itu ke atas bahagian tubuhku yang sakit. Seolah-olah ada batu kecil yang jatuh. Aku lalu mengulanginya berulang-ulang kali. Aku lalu mengambil bekas yang berisikan air zam-zam. Lalu aku membacakan ke atasnya Al-Fatihah beberapa kali. Lalu aku meminumnya. Aku mendapati banyak faedah dan kekuatan yang belum pernah aku dapati pada mana-mana ubat sebelumnya. Walaupun demikian, berkat Al-Fatihah yang mujarab tertakluk kepada kekuatan iman dan keyakinan yang sihat. Mengambil keberkatan Al-Fatihah. Okey, sekejap ya. Okey, baik Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi nama lain untuk Al-Fatihah yang datang daripada ijtihad ulama tafsir iaitu surah Ar-Ruqyah. Surah Ruqyah. Sebenarnya dasar daripada pengambilan nama ini didasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat dia yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang berkaitan dengan ketua kampung yang digigit oleh ular yang berbisa, dan pada saat itu orang kampung kebanyakannya tak ada, semuanya berada di luar. Dan ketika itu ketua kampung tak ada yang dapat mengobati. Tapi pada masa yang sama, kumpulan sahabat yang dalam perjalanan singgah di kampung itu. Sehingga datang seorang perempuan yang menawarkan, boleh tak engkau mengobati ketua kampung kami yang digigit oleh orang yang berbisa. Jadi pada masa itu senyap. Tak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri. Akulah yang akan mengobatinya. Sahabat cakap, ini orang sahabat, kami pun tak tahu kalau dia pernah meruqyah. Maknanya dia bukanlah peruqyah. Tiba-tiba dia berdiri. Dan dia tengokkan sahabat ini dia ada baca sesuatu lah, tapi sahabat yang lain pun tak tahu apa dia baca. Dia hanya tengok mulutnya gerak-gerak kan. Oh, ada benda dia baca, dan dia sapukan ke atas bekas kesan gigitan ular itu dan sembuh. Karena rasa terima kasih ketua kampung itu, dia bagi sahabat itu 30 kambing, 30 ekor kambing. Oh, jadi inilah sebagai bukti kalau amalan ruqyah itu masyru'ah, digalakkan ya. Jadi ketua kampung itu bagi sahabat 30 kambing plus air susu kambing. Luar biasa ya. Jadi ketika itu sahabat bertanya, apa yang engkau baca tu? Tiba-tiba ketua kampung itu sembuh, dan kami pun tidak pernah melihat engkau pernah meruqyah. Tiba-tiba engkau datang dengan yakin, percaya diri meruqyah. Dia cakap, aku hanya baca Al-Fatihah aja. Jadi daripada situlah ulama tafsir mengambil kefahaman ijtihad bahawa Al-Fatihah boleh juga kita sebut dengan nama surah Ruqyah. Surah Ruqyah. Tetapi sebenarnya menurut Ibnu Qayyim Al-Fatihah ini banyak mujarabnya. Setiap zaman seolah-olahnya tidak ada zaman yang berlalu kecuali Allah menampakkan, menzahirkan kemujaraban surah Al-Fatihah. Dan Ibnu Qayyim sendiri pernah mengalaminya ya, ketika dia mengerjakan ibadah haji. Ketika itu dia penat mungkin ya, badannya berat, seolah-olahnya lumpuh, tak boleh bergerak. Jadi dengan kepercayaan yang ada dalam diri Ibnu Qayyim Al-Jauzi,
kepada Al-Fatihah yang mujarab, dia baca Al-Fatihah dan dia sapukan ke tubuh badannya yang terasa berat itu, tak boleh bergerak, seolah-olahnya ada batu yang jatuh dari tubuh badan Ibnu Qayyim. Dari situlah dia sudah mulai boleh bergerak ya. Kemudian Ibnu Qayyim menguatkan lagi imun tubuhnya dengan mengambil air Zam-Zam. Dan dia membaca Al-Fatihah berkali-kali kepada air Zam-Zam itu, kemudian dia minum. Di situ dia mendapatkan faedah yang luar biasa. Tapi ada yang perlu kita ambil daripada perkataan Ibnu Qayyim pada baris terakhir, apabila Ibnu Qayyim berkata, berkat Al-Fatihah yang mujarab tertakluk kepada kekuatan iman dan keyakinan yang sehat. Jadi dia tertakluk kepada diri kita masing-masing lah. Ya, keberangkaliannya kita mengambil air Zam-Zam, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kawan kita juga mengambil Al-Fatihah, baca air Zam-Zam, bacakan Al-Fatihah, kawan kita yang kedua pun ambil juga air Zam-Zam yang sama dan bacakan Al-Fatihah dengan cara yang sama, tapi kesannya terhadap diri masing-masing tak sama. Sebab ia tertakluk kepada kekuatan iman. Semakin tinggi iman kita terhadap Al-Fatihah, semakin sehat kita punya keyakinan, semakin tinggi kesannya Al-Fatihah terhadap tubuh badan kita. Ini yang kita kena ambil tahu ya. Dan jangan sampai nanti kalian sudah praktikan, kalian cakap tak ada pun kesannya. Kalian kena kembali tengok kau punya keyakinan. Sehat ke tak sehat? Iman engkau levelnya dah sampai taraf mana? Okey, sila. Baik, kita sambung ya. Mengambil keberkatan Al-Fatihah, terapi ini turut perlu diamalkan dalam berdepan dengan jangkitan COVID-19 seperti pengalaman Ahmad Abdul Aziz yang turut merasakan kesan terapi Al-Fatihah ini apabila disahkan positif COVID-19. Menurut keterangan beliau, ekoran jangkitan ini ia mengalami sakit kepala yang teruk, seolah-olah kepalanya dibungkus dengan rantai besi yang terbakar. Beliau dengan amalan hariannya selalu membaca Al-Fatihah dan ada masanya ia membaca sebanyak 50 kali. Pada suatu malam, ia membaca Al-Fatihah hingga tertidur. Dalam tidurnya itu, ia melihat seorang lelaki memasuki biliknya dalam keadaan lelaki itu sangat bercahaya. Ia mengenali sosok lelaki itu yang sebenar. Lelaki itu pun langsung duduk di kerusi yang ada di bilik itu dan memegang pena. Lalu menulis di papan tulis, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia meminta aku membacanya. Lalu aku pun membacanya. Seketika itu, aku merasakan seolah-olah satu rantai gelang besi yang telah dilepaskan dari kepalaku. Lelaki itu terus menulis Al-Fatihah hingga selesai dan meminta aku mengikuti bacaannya hingga selesai. Lalu, aku pun merasakan semua gelang besi terlepas dari kepalaku. Demi Allah, saya bangun selepas itu dan sembuh ketika itu, serta sudah tidak mengalami kesakitan, kata Ahmad. Pada pandangan penulis, Al-Fatihah juga baik dijadikan sebagai wirid harian kerana kandungannya yang merangkumi pujian-pujian kepada Allah. Oleh itu, murid Syekh Ibn Taymiyah Al-Bazar dalam bukunya Al-A'lam Al-Iliyah, dalam bukunya Al-Alam Al-Iliyah melaporkan bahawa gurunya Syekh Ibn Taymiyah sentiasa membaca Al-Fatihah selepas solat fajar sehinggalah terbitnya matahari apabila ia duduk untuk sementara waktu di Damaskus. Ya. Jadi Al-Fatihah ini bukan hanya bacaan solat, tetapi ada sebahagian ulama yang mengamalkannya sebagai wirid. Kita perlu tahu wirid itu adalah zikir yang berterusan. Jadi kalau kita hanya baca Al-Fatihah sebagai contoh 7 kali satu hari, kemudian beberapa hari kita tak baca, itu bukan wirid. Wirid itu adalah satu amalan yang kita baca secara continuously, secara berterusan ya.
Jadi macam Ibnu Taimiyah apabila duduk di Damaskus di Syria, dia didapati wirid dia selepas salat subuh sampai terbitnya fajar itu Al-Fatihah, jadi ulang-ulang. Dia ulang-ulang ya. Macam tadi orang Arab yang saya dapati dalam website itu ya, yang kena jangkitan COVID dan dia share dia punya pengalaman, dia memang jadikan Al-Fatihah sebagai wirid. Setiap hari dia baca Al-Fatihah kadang sampai 51 kali ya. Jadi melalui platform ini saya mengajak para peserta untuk menjadikan Al-Fatihah ini sebagai wirid. 51 banyak kali lah kok tu. Okey, kita sebagai pemula kan, boleh kok kita baca Al-Fatihah 7 kali. Ya, tak apa, biar sedikit tapi berterusan kan, kita jadikan sebagai wirid. Sebelum tidur bagus, baca Al-Fatihah 7 kali kemudian tidur. Kok kita jumpa orang putih macam tadi orang Arab itu kan, datang di mimpi kita, dia cakap kau jangan takut, engkau sudah ada perisai. Okey, saya lanjut. Baik. Nombor 3 pada muka surat 30. Surah Al-Asas. Perkataan Al-Asas bermaksud asas atau dasar. Pengambilan nama ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas berikut ini. Saya bacakan Ustaz. Boleh. Syaka rajulun ila sya'biyyi wa ja'al hadirah faqala alayka bi asasil Qur'an fatihatil kitab. Sami'tu Ibnu Abbas yaqul likulli syai'in asasun wa asasud dunya Makkatun li'annaha minha duhiyat wa asasus samawat ariban wa hiya as-sama'u as-sabi'ah wa asasul ardi ajiban wa hiya al-ardu as-sabi'ah as-sufla wa asasul jinan jannatu adnin wa hiya surratul jinan 'alayha ussisatil jannah wa asasun nar jahannam wa hiya ad-darkah as-sabi'ah as-sufla 'alayha ussisat ad-darkat wa asasul khalqi Adam wa asasul anbiya Nuh wa asasu bani Israil Yaqub wa asasul kutubi al-Quran wa asasul Quran al-Fatihah wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim fa iza talalta aw ishtakaita fa 'alayka bil Fatihati tushfa. Seorang lelaki mengeluhkan penyakitnya kepada Asy-Sya'bi. Lalu Asy-Sya'bi berkata kepadanya, engkau dianjurkan untuk membaca asas Al-Quran, iaitu Al-Fatihah. Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, segala sesuatu mempunyai asas. Asas dunia adalah Mekah. Dunia dibentangkan luas dari Mekah. Asas langit adalah Ar-Riba, iaitu langit ketujuh. Asas bumi adalah Ajiba, iaitu lapis ketujuh bumi yang paling dasar. Asas syurga adalah syurga Adnin. Ia adalah tali pusar semua syurga yang telah dibina. Asas neraka adalah Jahannam, iaitu lapisan ketujuh neraka yang paling dasar sekali, yang menjadi dasar bagi neraka yang telah dibina. Asas penciptaan adalah Adam. Asas bagi semua nabi adalah Nuh. Asas Bani Israel adalah Yaqub. Asas bagi semua kitab adalah Al-Quran. Asas Al-Quran adalah Al-Fatihah dan asas Al-Fatihah iaitu Basmalah. Oleh itu, jika engkau sakit atau mengeluhkan sesuatu penyakit, maka cukup bagimu membaca Al-Fatihah, engkau akan sembuh. Riwayat ini dikeluarkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya tanpa sanad. At-Talabi dalam tafsirnya turut mengeluarkan riwayat ini dengan sanad seperti berikut. Haddatsana Abul Qasim Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Mudzakkir qala na Abu Amr Al-Mu'taz bin Muhammad bin Al-Fadli Al-Qadi bi Zammin qala na Abu Hurairah Muzahim. Haddatsana Abu Hurairah. Haddatsana Abu Hurairah. Maaf saya
terlepas. Okey. Abu Hurairah. Aywa, mafhum. Muzahim bin Muhammad bin Syarad al-Fusha qala حدثنا جارود بن معاذ قال حدثنا وكيع عن بيان أن رجلا أتى الشعبي فشك إليه وجع الحاضرة إلى آخر. At-Talabi berkata, kami diberitahu oleh Abul Qasim. Al-Sa'labi. Maaf. As-Sa'labi berkata, kami diberitahu oleh Abu Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad Al-Muzakkir. Ia berkata, kami diberitahu Abu Umar Al-Mu'taz bin Muhammad bin Al-Fadl bin Al-Qadi di Zam, negeri kecil yang terletak antara Amul dan Termiz. Ia berkata, kami diberitahu Abu Hurairah Muzahim bin Muhammad bin Syaridah Al-Qushai. Ia berkata, kami diberitahu Jarud bin Mu'az. Ia berkata, kami diberitahu Waki' daripada Bayan bahawa sesungguhnya seorang lelaki datang ke Asy-Sya'bi mengeluhkan kepadanya sakit tulang belakang. Kumpulan ulama yang mentahqiq tafsir Asy-Sya'labi mendapati beberapa kelemahan pada sanad riwayat ini. Pertama, Syekh Asy-Sya'labi iaitu Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad Al-Muzakkir. Riwayatnya ditolak oleh Al-Hakim. Manakala kelemahan kedua pula datang daripada Muzahim bin Muhammad bin Syaridah Al-Qushai yang dikenali dengan nama panggilan Abu Hurairah. Perawi ini adalah majhul, tidak terdapat sebarang keterangan tentang identiti dirinya dalam mana-mana kitab biografi ahli hadis. Sila lanjut. Okay. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah didasarkan kepada beberapa kenyataan. Antaranya, Al-Fatihah adalah surah pertama Al-Quran. Ia adalah asas Al-Quran. Kemudian, Al-Fatihah merangkumi garis panduan dan tunjuk ajar yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, solat adalah ibadah yang paling mulia selepas iman kepada Allah. Justru, solat tidak sah tanpa bacaan Al-Fatihah. Oleh itu, bacaan Al-Fatihah adalah asas kesempurnaan solat. Ya. Jadi nama ketiga bagi Al-Fatihah yang datang daripada ijtihad ahli tafsir adalah surah Al-Asas. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas pun tidak mengatakan bahawa asas adalah nama bagi Al-Fatihah. Ibnu Abbas hanya mengatakan bahawa setiap sesuatu itu mempunyai asas. Macam mana syurga ada asasnya, macam mana neraka ada asasnya, macam mana langit ada asasnya, macam mana bumi ada asasnya, Al-Fatihah juga ada, Al-Quran juga ada asasnya. Asasnya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah dan Al-Fatihah asasnya adalah basmalah. Dari pernyataan Ibnu Abbas itu, ahli tafsir berjihad bahawa bolehlah kok Al-Fatihah ini kita sebut sebagai surah Al-Asas, surah asas, surah dasar. Ya, ditambah lagi oleh penjelasan logik daripada Ar-Razi bahawa ya memang patutlah kalau ahli tafsir menyebut Al-Fatihah sebagai surah Al-Asas kerana Al-Fatihah memang merangkumi ya garis panduan dan tunjuk ajar yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan hariannya di dunia. Dan itu didasarkan kepada riwayat tadi Asy-Sya'bi. Jadi kalau kalian sakit tulang belakang, sakit punggung, baca Al-Fatihah dengan yakin, kemudian kalian usapkan kepada tulang yang sakit itu atau bahagian mana punggung yang sakit dengan penuh yakin, minta berkat Allah, insya-Allah sembuh. Bukan saya yang cakap ini, Ibnu Abbas yang cakap ya.
Okey, dan Syabi. Okey, sila lanjut surah Al-Wafiyah. Yang keempat, surah Al-Wafiyah. Perkataan Al-Wafiyah adalah kata terbitan daripada wafa wa aufa asy-syai'a yang bermaksud melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan sempurna. Pengambilan nama ini berdasarkan riwayat At-Talabi dalam tafsirnya. Al-Sa'labi. Oh, minta maaf. Riwayat As-Sa'labi dalam tafsirnya daripada Abdu Al-Jabbar bin A'la seperti berikut. Haddatsana Abu Qasim Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi. Haddatsana Abi an ummihi an Muhammad bin Nafi' As-Sanjari. Haddatsana Abu Yazid Mahbub Asy-Syami. Haddatsana Abdul Jabbar bin Al-Ala qala kana yusamma Sufyan bin Uyainah Fatihatul Kitab Al-Wafiyah. Kami diberitahu Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad An-Nisaburi. Kami diberitahu Ubay dari ibunya dari Muhammad bin Nafi' Al-Sanjari. Kami diberitahu Abu Yazid Mahbub Asy-Syami. Kami diberitahu Abdul Jabbar bin A'la. Ia berkata, Sufyan bin Uyainah pernah menyebut Al-Fatihah dengan Al-Wafiyah. Alasan di sebalik pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah menurut As-Sa'labi dalam tafsirnya adalah kerana Al-Fatihah tidak boleh dibaca dalam solat terpotong-potong, manakala surah lain boleh dibaca terpotong-potong. Setengah surah pada rakaat pertama dan setengahnya lagi pada rakaat kedua. Oleh itu, tidak boleh ayat-ayat Al-Fatihah dibahagi ke dalam dua bahagian. Keduanya kemudian dibaca dalam dua rakaat mengikut pembahagian tersebut. Alasan berikutnya seperti yang dinyatakan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya adalah kerana Al-Fatihah mengandungi semua perkara yang berkait dengan hamba dan Tuhannya. Ya, nama lain untuk Al-Fatihah yang datang daripada ijtihad sahabat ijtihad ahli tafsir adalah surah Al-Wafiyah. Wafiyah artinya sempurna. Ya, tadi sudah dijelaskan bahawa kenapa dikatakan Al-Fatihah itu sempurna. Sebab Al-Fatihah tidak boleh dipotong-potong ayatnya. Jadi jangan sampai ada yang solat pada rakaat pertama cakap baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat itu dia sambung lagi Iyyaka na'budu wa itu tak boleh, memang tak jadi. Kalau semua surah boleh dipotong-potong ayatnya dibagi ke dalam mengikut kepada rakaat solat kecuali Al-Fatihah. Jadi jangan main-main dengan Al-Fatihah ya, tak boleh dipotong-potong. Okey, lanjut. Baik. Surah Al-Kafiyah. Perkataan Al-Kafiyah adalah kata terbitan daripada kafa yakfi kifayatan yang bermaksud cukup atau mencukupi. Pengambilan nama ini didasarkan kepada riwayat At-Talabi dalam tafsirnya seperti berikut. Oh, minta maaf sekali lagi. Pengambilan nama ini didasarkan kepada riwayat As-Sa'labi dalam tafsirnya seperti berikut. Fadhal Ustaz. Akhbarana Abul Qasim As-Sadusi. Akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Malik Al-Miswari. Haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Imran qala haddatsana Suhail bin Muhammad haddatsana Afif bin Salim qala sa'altu Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir an qira'atil Fatihah khalfal imam faqala anil kafiyah tas'al qultu wa mal kafiyah qala ama alimta annaha takfi an siwaha wala yakfi siwaha anha iyyaka an
tusalli illa biha. Baik. Sila. Kami diberitahu Abul Qasim As-Sadusi. Kami diberitahu Abu Ja'far Muhammad bin Malik Al-Miswari. Kami diberitahu Abu Abdullah Muhammad bin Imran. Ia berkata, kami diberitahu Suhail bin Muhammad. Kami diberitahu Afif bin Salim. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Yahya bin Abi Kathir mengenai bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Dia lalu menjawab, apakah Al-Kafiyah yang engkau tanyakan? Aku berkata, apakah Al-Kafiyah itu? Dia menjawab, apakah engkau tidak tahu bahawa Al-Fatihah cukup dengan sendirinya dan tidak perlu kepada yang lain. Sementara yang lain tidak cukup tanpanya. Jangan sampai engkau solat tanpa bacaan Al-Fatihah. Ya, jadi berdasarkan riwayat ini ulama fikih memahami bahawa meskipun kita solat sebagai makmum pun kena baca juga Al-Fatihah. Tapi dalam hatilah atau secara sir. Okey, lanjut. Okay. Nama ini turut disebutkan Ar-Razi dalam tafsirnya dengan alasan yang sama dengan yang dinyatakan dalam riwayat tersebut. Ar-Razi kemudian menyebutkan riwayat sokongan seperti berikut. Rawa Muhammad bin Ar-Rabi an Ubadah bin As-Samit qala Rasulullah SAW Ummul Quran iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha iwadan anha. Muhammad bin Ar-Rabi' meriwayatkan hadis dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Ubadah bin As-Samit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran dapat menggantikan yang lain, manakala yang lain tidak dapat menggantikan kedudukannya. Ad-Daruqutni turut mengeluarkan hadis ini dengan jalur sanadnya sendiri. Kemudian beliau berkata, hanya Muhammad bin Khalid seorang yang meriwayatkan hadis ini dari ashab dari Ibnu Uyainah. Allah mengetahuinya. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak turut mengeluarkan hadis ini dengan jalur sanad yang lebih kurang sama dengan jalur sanad hadis Ad-Daruqutni. Lalu beliau berkata, sesungguhnya kedua-dua Syekh Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis ini dari Az-Zuhri dengan jalur sanad yang berbagai-bagai dengan teks hadis yang berbeza. Kesemua perawi hadis ini kebanyakannya adalah imam dalam bidang hadis dan kesemuanya adalah terpercaya. Hadis ini turut disokong oleh banyak hadis dengan lafaz yang berbeza serta dengan sanad yang baik walaupun tidak dikeluarkan oleh kedua-dua syekh. Okey, lanjut. Kita habiskan ini insya-Allah ya kalau ada sempat. Sila. Kita lanjut nombor 6. Surah Al-Khans. Perkataan Al-Khans bermaksud khazanah atau harta. Pengambilan nama ini Al-Khans. Teringat nasi kandar Al-Khans pula. Silap sebut. Perkataan Al-Khans bermaksud khazanah atau harta. Pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah berdasarkan riwayat Anas bin Malik berikut ini. Fadal Ustaz. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah a'tani fima man nabihi alayya anni a'taituka fatihatal kitab wa hiya kansun min kunusi arsy summa qassamtuha baini wa bainaka nisfain. Daripada Anas bahawa baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepadaku Al-Fatihah. Ia merupakan khazanah di antara banyak khazanah arashku. Kemudian aku membahagikannya ke dalam dua bahagian. Satu bahagian untukku dan sebahagiannya lagi untuk hambaku.
Hadis ini dikeluarkan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman, nombor hadis 2148. Menurut Syihabuddin Al-Khaffaji dalam tafsirnya, ahli tafsir berdasarkan riwayat ini turut menyebut Al-Fatihah dengan surah Al-Kanz. Hal ini kerana Al-Fatihah mengandungi banyak perkara besar, lagi mulia, yang lebih mulia berbanding kemuliaan batu-batu permata. Ia mengandungi makna-makna keseluruhan Al-Quran secara tersirat. Okey, lanjut. Nombor 7, surah Asy-Syukr. Pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah tidak disokong oleh sebarang hadis atau athar daripada sahabat dan tabi'in. Ianya murni ijtihad ahli tafsir. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, hal ini kerana Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah atas segala kemuliaan, pemberian dan ihsan yang dikurniakan kepada manusia. Yang ke-8, surah As-Sana. Al-Fatihah turut mengambil penamaan dengan nama surah As-Sana dengan makna yang lebih kurang sama dengan makna surah Asy-Syukr, iaitu pujian kepada Allah. Yang ke-9, surah Al-Munajah bermaksud bermunajat kepada Allah. Pada pandangan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah adalah kerana hamba bermunajat kepada Allah apabila membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke-10, surah At-Tafwid. Perkataan At-Tafwid bermaksud berserah diri. Pengambilan nama ini berdasarkan makna berserah diri yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, apabila seseorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada hakikatnya ia telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Alusi dalam tafsirnya turut menyebut nama ini dengan alasan yang sama. Kita lanjut Ustaz. Terima kasih, lanjut. Yang ke-11, surah Ad-Du'a. Perkataan Ad-Du'a bermaksud doa. Pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah adalah didasarkan kepada makna doa yang terzahir pada firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, apabila seseorang membaca ayat ini, maka pada hakikatnya ia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur menyebutkan bahawa Abu Ubaid mengeluarkan riwayat tafsir daripada Makhul, seorang faqih dalam kalangan tabi'in di Syam, yang berkata, Ummul Quran adalah bacaan, permintaan dan doa. Yang ke-12, surah An-Nur. Perkataan An-Nur bermaksud cahaya. Menurut Al-Alusi dalam tafsirnya, pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah didasarkan kepada pelbagai alasan seperti berikut. Yang ke-1, Al-Fatihah adalah surah Al-Quran yang paling popular. Yang kedua, Al-Fatihah lentera hati. Yang ketiga, Al-Fatihah banyak mengandungi makna yang mulia yang ditamsilkan seperti cahaya Al-Quran. Nama ini turut dinyatakan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan tanpa menyebutkan sebarang alasan. Kita sambung surah yang ke-13, nama yang ke-13, surah Ta'lim Al-Mas'alah. Al-Mas'alah. Perkataan Ta'lim Al-Mas'alah bermaksud mengajarkan cara terbaik untuk berdoa atau meminta. Menurut Nizamuddin An-Nisaburi, dianggarkan wafat selepas tahun 850 Hijriyah bersamaan 1446 Masehi, dalam tafsirnya, pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah adalah kerana Allah telah mengajarkan kepada hambanya adab berdoa yang dimulakan dengan menyatakan pujian kepada Allah, kemudian ikhlas
lalu menyampaikan permintaan. Nama ini turut disebutkan oleh ahli tafsir dalam tafsir mereka seperti Abu Hayyan Al-Andalusi, Abu Su'ud Al-Imadi dan Al-Alusi. Nama seterusnya untuk Al-Fatihah yang mirip dengan nama tersebut adalah surah As-Su'al yang bermaksud doa atau permintaan. Sebab di sebalik pengambilan nama ini untuk Al-Fatihah adalah serupa dengan sebab di sebalik pengambilan nama sebelumnya, iaitu surah At-Ta'lim Al-Mas'alah. Nama ini turut disebutkan oleh ahli tafsir dalam tafsir mereka seperti Al-Alusi, Muhammad Al-Amin Al-Harari dan Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim. Menurut analisis Syekh kami di Al-Azhar, Profesor Dr. Jum'ah Ali bin Abdul Qadir dalam bukunya Ma'alim Suwar Al-Quran Al-Karim wa Ithafat Durarih. Nama yang paling popular dalam Al-Fatihah di antara sekian banyak nama yang telah disebutkan adalah Fatihatul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Ummul Kitab dan Ummul Quran. Yang terpopular di antara yang popular adalah Fatihatul Kitab. Pada pandangan penulis, kepopularan Fatihatul Kitab adalah di tanah Arab. Adapun di tanah Melayu, nama yang paling popular untuk Fatihah adalah Ummul Kitab. Setiap ada acara rasmi, pengerusi majlis selalunya mengajak para peserta untuk membaca Ummul Kitab, iaitu Al-Fatihah. Saya nak kurang sikit di sini ya. Jadi kita sudah mengetahui nama-nama Al-Fatihah, sama ada nama itu adalah nama tauqifi yang langsung datang daripada Allah melalui Jibril sampai kepada baginda Nabi, ataupun nama itu adalah hasil ijtihad para ahli tafsir, bahawa dari kesekian nama itu yang banyak, yang paling popular itu ada 4, ya, iaitu Fatihatul Kitab, As-Sab'ul Masani, Ummul Kitab dan Ummul Quran. Yang popular di tanah Arab adalah Fatihatul Kitab. Tapi kalau di tanah Melayu yang paling popular adalah Ummul Quran. Sebelumnya kita sudah jelaskan kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran, bukan bapaknya Al-Quran. Dengan menyebutkan pandangan siapa ini, tuan guru kita Datuk Ni ya, bahawa manusia lebih banyak manusia banyak bergantung kepada ibunya ya. Jadi manusia lebih rapat kepada ibunya berbandingkan ayahnya. Ya, sebab tengok aktiviti keseharian satu keluarga, bapa sebaik sahaja selepas salat subuh dan makan pagi dia langsung terbang. Bekerja mencari rezeki, sama ada di sawah kah, di ladang kah, atau di ofis kah, nanti balik menjelang maghrib. Jadi sepanjang hari itu anak hanya jumpa ibu, betul tak? Jadi dari situlah pengambilan namanya Ummul Quran. Jadi kalau di tanah Melayu, nama Al-Fatihah yang paling populer adalah Ummul Quran. Tengok kalau kita datang mana-mana majlis kan, selalunya pengurusi mengatakan, marilah kita memulakan acara kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah lah tu ya. Okey, sila lanjut. Baik. Syekh kami Profesor Jum'ah seterusnya melihat bahawa kebanyakan nama-nama yang diberikan untuk Al-Fatihah tidak ditunjang oleh sebarang hadis yang langsung datang dari baginda Nabi SAW, melainkan ianya adalah hasil ijtihad ahli tafsir seperti Al-Kafiyah, Al-Waqi'ah, Al-Syukr, An-Nur, Al-Asas, As-Su'al, At-Ta'limul Mas'alah, Ad-Du'a, Al-Thana, At-Tafwid, Al-Munajah. Tidak ditunjang oleh hadis yang datang langsung dari Nabi SAW.
setiap nama ini pada hakikatnya adalah sifat-sifat Al-Fatihah? Okey, saya rasa pada episod kali ini setakat ini kita cukupkan ya. Nanti kita akan sambung kemudian surah Al-Fatihah pada esok hari insya-Allah. Sekiranya ada soalan daripada ikhwah, bolehlah, atau ada komen sila nyatakan. Sekarang kita akan lihat pada soalan. Alhamdulillah ada soalan, Ustaz. Soalan dari saudari Atikah Azhar. Doktor, nama Al-Fatihah banyak yang disenaraikan oleh ijtihad ahli tafsir. Tetapi kenapa ianya masih tidak boleh dijadikan sebagai nama surah Al-Fatihah? Ya, sebenarnya macam ni ya. Sebenarnya Al-Fatihah ni banyak nama ya. Sama ada nama itu datang daripada, ya sebab tadi kita sudah kelompokkan ya pada asasnya nama setiap surah itu ada masanya datang daripada Allah langsung. Okey. Dan ada masanya nama itu datang daripada ijtihad para ahli tafsir. Jadi kumpulan nama pertama disebut sebagai al-asmaul tauqifiyah, nama-nama yang datang langsung daripada Allah melalui Jibril sampai kepada baginda Nabi. Yang kedua pula al-asmaul ijtihadiyah, nama-nama yang datang daripada hasil ijtihad para ahli tafsir. Jadi Al-Fatihah ini keistimewaannya daripada kumpulan pertama pun banyak namanya. Pada kumpulan kedua pun banyak juga namanya. Yang penting bagi kita, apabila nak memberikan nama kepada Al-Fatihah, kita ada asas. Kita ada asas. Jadi kalau kita menyebut satu nama untuk Al-Fatihah, kita harus ambil tahu nama ini apakah nama tauqifi atau nama ijtihad. Kalau nama tauqifi, apa asasnya daripada hadis. Kalau nama ijtihadi, apa asasnya daripada ijtihad ahli tafsir. Janganlah seeloknya apabila kita menyebut nama untuk Al-Fatihah, kita ada pengetahuan di sebalik pengambilan nama itu, apa asasnya. Ya, jadi bukanlah berarti bahawa kita tak boleh menyebut nama-nama bagi Al-Fatihah yang datang daripada ijtihad ahli tafsir. Boleh je. Boleh je, yang penting kita tahu asasnya, asas pengambilan nama itu. Okey, itu je. Jadi Atikah, sekali lagi saya ulangi, boleh je kita menyebut nama untuk Al-Fatihah, tapi yang paling terpenting kita mengetahui asas di sebalik pengambilan nama itu. Sama ada nama itu adalah nama tauqifi atau ijtihadi. Saya rasa jelas ya. Alhamdulillah. Semoga jawapan yang diberikan dapat ditangkap oleh para peserta, khususnya bagi yang bertanya. Kemudian mungkin ada soalan lain ke? Mungkin ada. Kalau ada silakan paparkan di skrin. Okey, baik. Satu sahaja ada, Ustaz, untuk soalan kita hari ini. Mungkin Ustaz ada tambahan apa-apa untuk hari ini, Ustaz? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Baik, untuk itu kita sudahi sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari, tanggal 23 Mei pada waktu yang sama di platform yang sama. Jangan lupa untuk share program ini kepada lebih ramai supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian tafsir Permata Nusantara ini bersama penulis. Alhamdulillah selesai sudah program kita pada pagi ini. Maka kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita tutup sesi kita, saya selaku moderator mewakili pihak RSY USIM berterima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Idris Tempoh selaku panel kita pada pagi ini dan saudari Suhaila selaku juru bahasa isyarat pada pagi ini.
Seterusnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang turut hadir di platform Facebook. Jangan lupa pertemuan kita pada esok hari. InsyaAllah kita berjumpa lagi jika panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.